Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Didoakan abang-abang dan akak-akak semua sentiasa sihat walafiat. Pokok kelapa, pokok dedalu. Jangan lupa senyum selalu. Hari Selasa, hari cuti. Hutang puasa wajib diganti. Abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah. Kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan hutang puasa. Hari ini ada dua persoalan yang nak dikongsikan. Persoalan yang pertama ditanya oleh salah seorang daripada ahli jemaah kuliah saya. Dia tanya bahawa isterinya sakit terlantar. Maka sepanjang Ramadan kemarin, isterinya tak mampu nak berpuasa walaupun sehari. Dan sekarang ni dah masuk bulan Syawal, isterinya juga masih sakit terlantar dan tak pasti akan sembuh ataupun tidak. Maka dia bertanya, oleh kerana isterinya tak dapat langsung berpuasa, maka bolehkah dia ataupun anak-anaknya, dia tanya, berpuasa qadha bagi pihak isterinya? Itu persoalan pertama yang saya nak kongsi. Dan persoalan keduanya ditanya oleh seorang kawan lama. Dia telefon. Dia kata kepada saya, dia teringat ketika umurnya dulu 15 tahun, dia ada lagi 2 hari. Semasa itu dia tak puasa, ada lagi 2 hari yang sampai hari ini dia belum qadha. Jadi dia tanya, adakah dia wajib qadha itu berganda sebab dah lama tak qadha? Itu persoalan yang kedua yang saya nak kongsi juga pada kali ini. Jadi abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah. Dalam persoalan yang pertama tadi, iaitu isterinya sakit terlantar tak dapat berpuasa sepanjang Ramadan. Dan sampai hari ini dah masuk Syawal, juga tak mampu nak qadha sebab belum sembuh dan mungkin tak pasti sembuhnya. Jadi untuk keadaan seperti ini, maka suami dan anak-anak tak boleh qadhakan untuk isterinya sebab isterinya masih hidup. Maka sebagai ganti kepada isterinya yang tak dapat berpuasa sebulan Ramadan itu, maka hendaklah dengan membayar fidyah. Tak ada qadha, hanya bayar fidyah. Fidyah ini adalah menyampaikan makanan asasi kepada fakir miskin yang jumlahnya untuk satu hari 1 cupak Baghdad. Jadi ukuran cupak Baghdad ini kerana itu hukum asal mengikut sukatan Arab. Jadi oleh kerana 30 hari isterinya tak dapat langsung berpuasa, maka bila masuk bulan Syawal, maka bayarkanlah fidyah kepada 2 golongan saja, iaitu fakir dan miskin, sebanyak 30 cupak. Sebab 30 hari. 1 hari 1 cupak, maka 30 hari 30 cupak. Jadi selesailah. Jadi isterinya bila kita bayarkan fidyah, maka seolah-olah isterinya sudah pun qadha. Jadi untuk ukuran cupak ini, kita dah tak pakai dah ukuran cupak sekarang. Kita memakai ukuran kilogram. Jadi marilah kita kira 30 cupak itu bersamaan dengan berapa kilogram yang kita nak bayarkan fidyah. Dan fidyah ini yang sebaiknya mengikut mazhab Syafi'i dibayar dengan berah. Walaupun ada juga sandaran mengatakan boleh dibayar, digantikan dengan wang tunai. Jadi marilah kita mengira bersama-sama. Abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah. Jadi dalam bab fidyah ini, kita membayarnya mengikut ukuran Arab, iaitu disebutkan sebagai gantang Baghdad atau cupak Baghdad. Jadi kalau ikut ukuran
asalnya 1 gantang Baghdad bersamaan dengan 2,6 kilogram. Dan kita sedia maklum 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. Jadi kalau satu hari fidyahnya 1 cupak, maka nak mengirakan berapakah beratan untuk 1 cupak itu, maka 1 gantang yang bersamaan dengan 2,6 kilogram kita bahagikan dengan 4, sebab 1 gantang 4 cupak. Jadi 1 cupak bersamaan dengan 650 gram. Maka oleh kerana isterinya tadi tak dapat berpuasa walaupun sehari dalam bulan Ramadan, bermakna 30 hari fidyahnya bersamaan dengan 30 cupak. Jadi 30 cupak kali dengan 650 gram 1 cupak bersamaan dengan 19,500 gram. Jadi 19,500 gram ini bersamaan dengan 19,5 kilogram. Maknanya 30 cupak maka bersamaan dengan 19,5 kilogram beras. Jadi kita genapkan jadi 20 kilogram senang. Maknanya fidyah yang kena kepada isterinya tadi untuk sebulan 30 hari 30 cupak, iaitu bersamaan dengan 19,5 kilogram beras. Jadi inilah jumlah yang kita nak bayar. Inilah jumlah yang fidyah wajib atas isterinya yang sakit itu. Jadi fidyah yang wajib untuk isteri yang sakit tadi untuk 30 hari 30 cupak bersamaan dengan 19,5 kilogram, dan kita genapkan ianya supaya menjadi 20 kilogram. Jadi kalau kita pergi ke kedai, kita beli beras sekampit 10 kilogram, maka kita hanya beli 2 kampit 20 kilogram. Kemudian kita terus pergi kepada fakir miskin dan serahkanlah fidyah itu, dan sebaik-baiknya dilafazkan, inilah fidyah yang wajib di atas isteri saya. Itu contoh. Atau jika anak yang hantar, maka boleh lafazkan, inilah fidyah yang wajib ke atas ibu saya. Dan jika tak lafaz sekalipun, maka ada sandaran menyebutkan sah bayaran fidyah itu. Maka itulah tadi persoalan yang pertama. Baik, kita masuk pula kepada persoalan yang kedua. Yang ditanyakan, dia teringat ketika umurnya 15 tahun, dia ada tinggal 2 hari puasa yang sampai hari ini belum diqadha. Maka dia tanya, adakah diwajib qadha itu berganda sebab lama dah tak puasa? Jadi abang-abang dan kak-kak yang dirahmati Allah, jadi yang bertanya ni dia kata umurnya sekarang 60 tahun. 60 tahun. Jadi kalaulah yang 2 hari itu 15, ketika dia berumur 15 tahun, bermakna sudah 45 tahun berlalu. Jadi sememangnya orang yang gagal untuk qadha pada tahun yang sama, jika dia qadha pada tahun melangkau, maka dia wajib membayar fidyah, dan fidyahnya itu digandakan mengikut tahun yang dilangkau. Jadi dalam kes ini, abang ini telah tidak qadha selama 45 tahun. Bermakna fidyahnya digandakan sebanyak 45 kali. Jadi untuk 2 hari, 2 cupak. Maka kalau untuk 45 tahun, maka digandakan 45 kali. Dan sama dengan kes yang pertama, jadi marilah kita mengira berapakah jumlah yang wajib dibayar oleh abang kita tadi yang meninggalkan puasa 45 tahun dulu, tetapi cuma hanya 2 hari saja. Jadi marilah kita mengiranya bersama-sama.
Kawan saya tadi umurnya 60 tahun. Kemudian dia bagi tahu yang 2 hari yang dia tak qada lagi tu adalah puasa yang dia tak buat ketika umurnya 15 tahun. Jadi 60 tahun tolak 15 tahun bermakna sudah melangkau selama 45 tahun. 45 tahun. Jadi 45 tahun kali dengan 2 hari, yakni 2 cupak, bermakna fidyah yang wajib atasnya adalah 90 cupak. 90 cupak. Jadi bila dia nak bayar, mengikut ukuran sekarang, sebab cupak ni cupak Baghdad, maka ukuran sekarang samalah seperti kes yang pertama tadi, di mana satu gantang Baghdad bersamaan 2.6 kilogram. Jadi satu gantang bersamaan 4 cupak. Jadi satu cupak bersamaan dengan 650 gram. Jadi yang wajib atasnya untuk 2 hari 45 tahun dulu, jumlahnya adalah 90 cupak. Maka 90 cupak kali dengan 650 gram satu cupak bersamaan 58,500 gram. Oi, bunyinya banyak ni. Tapi bila kita convertkan kepada kilogram, maka jumlah yang wajib fidyah atas kawan saya tadi untuk 90 cupak bersamaan dengan 58.5 kilogram. Maka kita cadangkan, genapkan menjadi 60 kilogram. Sebab bayar fidyah yang lebih itu adalah sunat, mendapat pahala tambahan. Maka itulah jumlah fidyah yang wajib atas kawan saya tadi untuk 2 hari yang belum diqadha selama 45 tahun langkauan. Dilangkaukan 45 tahun, maka jumlah fidyahnya adalah 58.5 kilogram atau kita genapkan menjadi 60 kilogram. Jadi abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah, maka jumlah fidyah yang wajib dibayar oleh kawan saya tadi adalah berjumlah 58.5 kilogram. Dan nak mudahkan kita genapkan menjadi 60 kilogram. Jadi kawan saya tadi tu bolehlah pergi ke kedai, belilah beras yang satu kampit 10 kilogram, belilah 6 kampit dan pergilah kepada fakir miskin dan bayarlah fidyah itu. Memadai pergi kepada satu orang, tetapi adalah lebih baik memberikan fidyah, membayarkan fidyah itu kepada orang yang ramai, orang yang banyak. Maka itulah perkongsian yang kedua yang saya nak kongsikan bersama abang-abang dan akak-akak. Jadi kalau kita lah duduk di tempat sebagaimana kawan saya tadi atau kepada ahli jemaah yang sakit tadi, maka sekurang-kurangnya penjelasan saya ini memberi panduan untuk kita menyelesaikan hutang kita dalam bab puasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah, kalau kita rasa yakin kita ada lagi puasa yang lama-lama dulu yang kita belum selesai qadha, maka kena ingatlah qadha itu masih wajib mengikut jumlah hari. Kemudian kita juga wajib membayar fidyah. Maka dinasihatkan, kita maklumkan, kita ceritakan kepada waris kita, kepada isteri kita ke, kepada suami ke, kepada anak-anak. Sebab takut kemungkinan kita tak sempat nak qadha dan tak sempat bayar fidyah, tiba-tiba kita meninggal dunia. Jadi abang-abang dan akak-akak, kalau kita tak bagi tahu dekat waris, maka akan tergantunglah hukum tak qadha dan hukum tak bayar fidyah itu sampai hari akhirat. Merujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ada sebut, barang siapa yang ada hutang puasa dan tak sempat qada lalu meninggal dunia, maka hendaklah diqada oleh waris. Maknanya, kalau kita meninggal, kita tak sempat nak qada, tak sempat nak bayar fidyah, maka waris kita boleh tolong untuk selesaikan hutang kita itu. Jadi, sebaik-baiknya kita berterus terang, kita bercerita dengan waris. Manalah tahu ajal kita tak tahu bila. Maka bila kita ceritakan, maka waris boleh untuk membantu kita menyelesaikan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah perkongsian pada kali ini. Saya amat berharap apa yang cuba saya perjelaskan tadi dapat difahami dalam bab qada puasa dan membayar fidyah puasa. Jadi sekianlah untuk kali ini. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.